Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan Facebook, tuan dan puan, Alhamdulillah sekali lagi hari ini hari Rabu seperti yang kita jadualkan. Kita akan bawakan satu lagi topik perbincangan dalam sesi FB Live. Jadi seperti biasa, kalau ikutkan jadual FB Live sekitar 15 ke 20 minit saja. Tapi kita tengok keadaan macam mana. Sekiranya ada perkara-perkara yang mungkin orang kata lanjutan ataupun perkara-perkara yang ada yang dimasukkan dalam perbincangan, kita lanjutkan sedikit. Tapi saya jadualkan hari ini hanya sekitar 15 ke 20 minit sahaja, insya-Allah. Jadi sementara itu kepada rakan-rakan Facebook, tuan dan puan semua, saya doakan agar keadaan kita sentiasa berada dalam situasi yang baik, alhamdulillah, sama ada dari segi fizikal, dari segi mental, apa-apa sahaja persediaan untuk kita lalui hari ini. Hari ini hari Rabu, alhamdulillah hari ini hari Rabu buat kesekian kalinya. Jadi tuan dan puan, setiap pagi pada kebiasaannya saya yakin kita semua ada rutin yang kita sudah susunkan. Ada yang bermula dengan rutin harian, kemudian diteruskan dengan kerja-kerja, sama ada tuan puan perlu memandu ataupun orang kata menguruskan hal keluarga terlebih dahulu pada waktu pagi, dan kemudian barulah meneruskan sama ada aktiviti-aktiviti yang menjurus terus kepada perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Jadi kepada rakan-rakan semua, kita sama-sama doakanlah kerana saya di kawasan Kajang ni, kawan-kawan, ada ramai juga kawan-kawan yang tinggal di sekitar Negeri Sembilan. Dikabarkan semalam ada orang kata ada sebahagian di kawasan Ampangan terutamanya dilanda banjir kilat. Jadi kita doakan supaya rakan-rakan kita dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah baik. Cermai Besari, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi pagi ini kita bawa satu lagi topik perbincangan tentang exit plan. Jadi exit plan ni tuan dan puan, ramai yang menyebut bahawa kita baru mula, takkan kita nak exit ataupun kita kata kita masuk bisnes ni, kita takkan nak keluar. Jadi itulah antara beberapa persoalan ataupun orang kata perbincangan asas apabila berjumpa dengan usahawan, tak kiralah usahawan lama ataupun usahawan baru. Jadi sebenarnya bila disebut exit plan ini, dia dilihat sebagai orang kata macam pintu keluar, exit door, macam pintu keluar. Jadi orang menyangkakan apabila kita sebut tentang exit plan, kita nak berhenti berniaga. Sebenarnya exit plan ni ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Exit plan ini tidaklah bermaksud terus kita meninggalkannya ataupun orang kata merupakan satu perkara kita ni jadi quitter. Kerana orang kata kita kalau nak berjaya tak boleh quit. Jadi ada kata-kata sebenarnya motivasi ataupun quote ataupun kata-kata semangat begini sebenarnya betul kita boleh ambil, tetapi kita kena faham asasnya apa yang kita masukkan dengan exit plan. Apa sebenarnya exit plan? Jadi kepada rakan-rakan usahawan di luar sana yang mungkin tuan dan puan ada yang baru bermula ataupun memang yang dah lama, apa sebenarnya exit plan? Adakah bermakna exit plan ni kita dah tak buat bisnes, lepas tu kita kerja balik? Adakah itu maknanya? Ataupun exit plan tu maksudnya okey kita jual bisnes, lepas tu kita duduk goyang kaki relax-relax? Adakah itu maknanya? Jadi dan apakah pula orang kata kalau macam exit plan tu, sebenarnya exit plan tu yang macam mana? Jadi sebenarnya ada banyak orang kata perkara-perkara yang kita boleh semak semula, kita telusuri semula, kita tengok balik apa sebenarnya yang dimasukkan exit plan, apa sebenarnya yang dimasukkan begin with the end in mind, bermula dengan memikirkan pengakhirannya. Kita bermula dengan memikirkan pengakhirannya. Jadi saya bawakan satu senario ataupun dalam satu keadaan kita, kita sebagai orang kata individu, sebagai orang Islam, kita sendiri sebenarnya sudah mengaplikan konsep itu, di mana kita tahu penghujung hidup kita tu kita nak pergi mana. Kita tahu dah. Maksudnya segala kehidupan ni, apa sahaja yang hidup memang akan mati. Kita tahu dah. Kita tahu. Jadi apabila kita tahu maksudnya kita hidup ni kita akan mati, akan menuju kepada satu pengakhiran, maka apa yang kita buat sekarang ni sebenarnya kita susun, kita rancang supaya menuju kepada satu pengakhiran yang baik. Jadi konsepnya sebenarnya sama tuan dan puan dalam perniagaan ataupun dalam kerjaya sekalipun. Kita kata ada exit plan. Apa exit plan kita? Kalau kita kata kita berniaga, apa exit plan kita? Jadi exit plan ni sebenarnya kita kata ada strategi yang kita perlu susun tentang exit plan kita tu. Jadi bergantung kepada bagaimana kita rancang. Dia tak adalah betul, tak ada salah kerana kita kata kejamnya kenapa suruh usahawan berhenti buat bisnes, kenapa suruh dia tutup kedai, kenapa suruh dia tutup premis, kenapa suruh jadi dia bukannya suruh
Ini adalah memang perkara yang ada dalam semua proses perniagaan. Dalam hidup seorang usahawan memang akan ada satu keadaan di mana kita sebut sebagai strategi untuk exit. Exit plan memang ada. Memang ada. Kita tidak ada, kita tak boleh nak kata apalah dia ni suruh kita susah sikit suruh tutup, susah sikit suruh tutup. Dia bukannya suruh. Sebagai orang kata melaluinya sendiri. Saya sendiri melalui beberapa pengalaman. Kalau tuan dan puan tanya saya, sebenarnya dalam tempoh 5 tahun pertama berniaga itu memang saya buat satu tindakan untuk exit. 5 tahun bekerja, buat keputusan exit untuk masuk bisnes. 5 tahun buat bisnes sendiri, buat keputusan exit untuk masuk dalam satu group of companies. Dalam satu group of companies, 5 tahun buat keputusan exit untuk mulakan satu new venture dalam bidang yang baru. Bermula dengan solopreneur. Jadi, semua ini sebenarnya tuan dan puan, dia bukannya orang suruh ke apa, bukan. Ia adalah sebahagian daripada rancangan, dalam perancangan. Dan kadang-kadang perancangan ini datang lambat, datang kemudian, ataupun tindakan itu diambil awal, diambil kemudian. Tetapi semuanya adalah sebahagian daripada perancangan. Jadi sebelum saya masuk terus kepada topik perbincangan, sekali lagi saya ucapkan, orang kata selamat datang, terima kasih kepada yang join. Ada beberapa orang yang join ni, saya ucapkan terima kasih. Kita akan teruskan kepada perbincangan ya. Sebenarnya antara poin-poin penting dalam exit strategi ini, dia melibatkan closing up, melibatkan penutupan ataupun melibatkan pausing, iaitu pause maksudnya berhenti sementara, ataupun melibatkan jualan bisnes tu, kita jual perniagaan tu. Jadi dia sebenarnya bergantung macam mana apa yang kita susun untuk perniagaan kita tu, apa strategi yang kita pilih, apa pendekatan kita. Apa pendekatan kita. Jadi ada beberapa sebab ataupun orang kata reasons for closing or reasons for selling a business. Dia ada sebab kenapa kita jual bisnes kita itu ataupun kita tutup bisnes tu. Dan biasanya sebab-sebab ini hanya diketahui secara direct ataupun secara terus oleh pengusaha bisnes tu sendiri. Kalau dalam konteks pengurusan syarikat, maksudnya ahli lembaga pengarah ataupun orang kata top management of the companies, they understand well why do they decide to close or to sell their business. Jadi itu adalah keputusan-keputusan dalam perniagaan yang memang orang bisnes buat. Dia bukan, kita tak boleh, bila kita buat keputusan tu, kita tak adalah ataupun kita tak bolehlah menyatakan bahawa saya disuruh tutup, saya disuruh jual. Dia dalam membuat keputusan bisnes, dia bukan atas dasar disuruh. Ia adalah satu keputusan yang kita ambil berdasarkan perkara-perkara serta situasi yang kita lalui sekarang. Jadi antara sebab antara sebab kenapa kita tutup atau jual bisnes itu adalah antaranya apabila kita menerima tawaran yang bagus. Contohlah, kita mulakan syarikat kita dengan harga dengan harga RM10,000 dan kita dah jalankan bisnes kita tu hampir 7 ke 10 tahun. Kemudian ada yang nak beli dengan harga RM1 juta. Jadi sekiranya tawaran itu memang betul-betul bagus, contohnya, maka itu adalah antara salah satu sebab kenapa usahawan jual. Antara salah satu sebab usahawan jual. Yang ketiga, ada setengah usahawan dia nak berhenti ataupun dia nak retire daripada bisnes yang dibuat tu. Contohlah tuan dan puan, katalah saya terus orang kata kita terus terang katakanlah dalam satu perniagaan yang melibatkan kita perlu bekerja kuat dengan keadaan fizikal kita. Jadi sampai satu tahap apabila kita sudah mencecah umur umur tertentu, kita akan penat ataupun kita dah tua, kita nak retire daripada bisnes tu. Kita masih dalam bisnes tapi kita nak retire daripada bisnes tu. Jadi mungkin waktu itu kita hanya jadi investor, kita dah tak nak lagi menjalankan bisnes tu sebagai tuan punya syarikat. Jadi pada waktu itu adalah antara sebab bila kita nak berhenti. Dia retirement ni bukannya bersara. Retirement ni dia macam kita dah tak nak buat benda tu, dah tak mau buat benda tu lah, dah tak mau buat. Bila dah tak mau buat ni, ada banyak perkara, ada banyak sebab kenapa dia dah tak mau buat. Jadi bila dah tak mau buat, itu adalah juga antara satu sebab dia tutup bisnes dia atau dia jual bisnes dia. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga tuan dan puan, ada kalanya kita jual ataupun kita tutup bisnes tu akibat daripada situasi tidak bersetuju di kalangan partners. Tidak bersetuju di kalangan partners pun boleh menyebabkan kita tutup bisnes kita itu ataupun kita jual bisnes kita itu. Itu yang ketiga. Yang keempat mungkin disebabkan tentang sakit ataupun kematian. Tuan dan puan, sakit atau kematian. Katalah kalau kita memang dah mati.
Dan bisnes tu tak boleh nak diteruskan oleh sesiapa. Jadi ada kemungkinan kita akan dibuat keputusan untuk bisnes itu ditutup atau dijual. Ataupun kita sakit, kita sakit, tidak ada daya upaya untuk meneruskan. Jadi daripada orang kata tidak dapat langsung apa-apa, mungkin ia dijual atau ia ditutup untuk mengurangkan kerugian. Itu antara sebab yang seterusnya adalah sebab perubahan minat ataupun orang kata perubahan posisi ataupun perubahan interest dalam bisnes kita tu. Katalah sebagai contoh, 5-10 tahun kita dah buat bisnes dalam bidang restoran contoh. Kita dah hilang minat. Dan kita kata kita nak jadi trainer dan konsultan sahaja dalam bidang F&B. Dah tak mau buka kedai makan. Ia adalah change of interest. Maksudnya perubahan minat. Minat dia berubah, itu saja. Dan kita tidak melabelkan, kita tidak melabelkan orang dia ni quitter. Dia quit daripada bisnes dia. Dia ni tak bertekad. Dia ni tak bersungguh. Dia tak ada label macam itu yang kita beri kepada individu-individu ataupun usahawan yang buat keputusan untuk menjual ataupun menutup bisnesnya apabila minatnya berubah. Katalah contoh asal mulanya dia buka salon. Dia buka salon. Hair salon kan? Hair salon contoh. Kemudian selepas 5-10 tahun dia bertukar. Business interest dia dah berubah. Dia jadi image consultant. Jadi dia buka satu syarikat sebagai image syarikat perunding image. Jadi image consultant. Jadi dia berubah, maksudnya butik ataupun hair salon tadi tu mungkin dia jual ataupun mungkin dia tutup dan dia buat bisnes lain. Jadi dalam keadaan ini tuan dan puan, kita ada satu persepsi yang saya dapati kita perlu ubah apabila kita melihat usahawan-usahawan di luar sana. Jadi kadang-kadang ada setengah usahawan bermula dengan satu bisnes yang lain. Selepas 5-10 tahun kemudian dia bertukar kepada bisnes lain. Jadi sebenarnya sebab-sebab mengapa dia bertukar, kenapa dia tutup, kenapa dia jual itu adalah sebab-sebab yang hanya dia tahu, kemungkinan besarnya hanya dia yang tahu, dan sebab-sebab itu adalah valid. Sebab-sebab itu adalah sebab yang munasabah. Jadi itulah sebabnya antaranya adalah dia menerima satu tawaran yang hebat, satu tawaran yang lebih hebat lah, ada orang nak beli bisnes itu. Jadi dia tutup lah bisnes dia jual. Ataupun yang kedua, dia penat, burn out, dia nak retire. Dia dah bukan bersara, maksud macam tu, dia dah nak berhenti daripada buat apa yang dia buat. Jadi dia tutup ataupun dijual. Yang ketiga, disebabkan adanya orang kata pertelingkahan antara partner. Itu pun ada juga di mana dia terpaksa jual lah. Sama ada dia jual share dia ke, dia jual bisnes dia tu ke, nak bahagikan ke, ataupun dia kata kena tutup lah. Sebab dah dispute, dah tak boleh buat apa. So dia tutup bisnes tu. Dan seterusnya, dia ada kalanya dia juga tentang perubahan interest ataupun perubahan minat dalam orang kata perniagaan tu. Jadi semua ini sebenarnya adalah satu perkara yang perlu dilihat sebagai perkara yang normal. Biasalah tu tukar bisnes tu kan biasa. Tapi tak adalah tahun ni bisnes satu, tahun depan bisnes ni, tahun depan, tak adalah begitu. Biasanya dia akan ada satu tempoh di mana kita memang buat keputusan untuk jual atau tutup bisnes tu. Akan ada perubahan. Jadi kebiasaannya kita boleh lihat antara 3 ke 5 tahun ataupun 10 tahun akan ada perubahan-perubahan begini. Jadi dia normal. Jadi bila kita sebut kata exit strategy tu ataupun kita kata exit plan itu, kita kena lihat situasi-situasi ini. Kerana ini adalah satu situasi yang real. Situasi sebenar. Jadi kita tak ada kepada rakan-rakan usahawan di luar sana, tak perlu rasa down, tak perlu rasa kecewa sebab kita tukar bisnes ke, kita kena jual ke, kita kena tutup. Tidak. Ia adalah satu perkara yang biasa. Yang luar biasa itu adalah apabila kita tak berhenti-henti buat bisnes tu. Kita tak berhenti-henti daripada satu kepada yang lain, daripada satu percubaan, mungkin daripada satu cara kepada cara yang lain. Tidak berhenti-henti. Maksudnya sentiasa you are always bounce back. Itu merupakan satu perkara yang kita lihat sebagai orang kata luar biasa. Alright. Jadi apabila kita sebut tentang jual ataupun orang kata tentang tutup ni tadi, jual ataupun tutup, dia ada beberapa perkara yang kita perlu lihat tuan dan puan. Jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, pada tahun 2013 saya memang menjual perniagaan saya tetapi tidak syarikat. Saya hanya jual premis perniagaan yang dinilaikan semula oleh accountant, dan nilai itulah yang dijadikan sebagai satu harga jualan kepada pembeli. Jadi itu pengalaman saya lah. Jadi ada beberapa perkara yang mungkin tak sesuai untuk dikongsikan di Facebook Live, tetapi saya terus fokus kepada apabila kita pilih untuk jual bisnes kita itu, ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Pertama sekali, kita mesti tahu kenapa kita jual.
Kenapa kita jual? Jadi tak adalah nanti yalah ada kesan-kesan lain nanti kan. Tetapi pertama sekali kita kena clear kenapa kita jual. Kedua, kita kena bersedia, prepare, maksudnya kita bersedia awal. Katalah kalau memang kita kata tahun 2021 nak jual perniagaan tu, kita kena bersedia awal. Dari tahun 2020 kena bersedia. Kena bersedia lebih awal. Kemudian kita kena tentukan berapa nilai itu tadi. Jadi penentuan nilai ini akan melibatkan laporan-laporan kewangan, melibatkan perbincangan dekat accountant. Ini semua adalah perkara teknikal yang kita perlu ambil tahulah. Jadi kita mesti decide, kita mesti tentukan berapa nilai nilai bisnes yang kita nak jual tu tadi. Yang keempat, macam mana kita nak jual tu? Adakah kita nak buat terus direct ataupun kita ada orang tolong jualkan? Maksudnya ada broker ke, ada ejen ke yang carikan, atau macam mana? Atau kita jual sendiri, terus kita yang cari pembeli. Itu yang keempat. Yang kelima, pastikan semua documentation kita siapkanlah. Documentation tu sebagai contoh, documentation. Bila kita kata kita nak jual bisnes kita itu, dokumen-dokumen yang melibatkan lesen, dokumen-dokumen yang melibatkan pengurusan, dokumen-dokumen yang melibatkan status keuangan, aset dalam bisnes yang kita nak jual itu mesti disediakan. Kena complete lah. Kena ada. Kalau tak komplit pun sekurang-kurangnya ada, dan orang kata boleh membantu kepada transaksi jualan tu tadi. Yang seterusnya, yang keenam, buat rancangan sekiranya dengan menjual tu ada profit, kena rancang. Kena rancang sama ada profit itu ada bahagian yang perlu disisihkan untuk bayar cukai. Adakah bahagian yang perlu disisihkan untuk bayar hutang? Adakah bahagian yang perlu disisihkan untuk buat investment baru? Ataupun adakah bahagian yang perlu dibahagikan kepada partner? Adakah bahagian yang perlu orang kata bayar semula kepada pemodal? Jadi ini semua perlu diambil kira. Jadi apabila kita kata kita nak jual tu, kita kena ambil kira 6 perkara ini. Jadi tuan dan puan, untuk sesi FB Live ini saya tak ada nak repeat sebab banyak sangat poinnya. Jadi saya tak ada nak repeat, cuma saya nak wrap up. Yang pertama sekali, saya dah kongsikan bahagian pertama dalam Facebook Live ini, yang saya kongsikan tentang sebab-sebab mengapa orang menjual, orang jual ataupun tutup bisnes. Apa sebab-sebabnya? Dan sebab-sebab ini adalah normal. Adalah normal. Bahagian yang kedua, saya dah bincangkan tentang 6 perkara yang perlu kita sedia untuk kita menjual, untuk kita menjual perniagaan kita itu. Jadi tambahan daripada itu, tuan dan puan, sebenarnya kan apabila kita kata kita nak jual bisnes, ada dua. Sama ada kita jual bisnes kita itu bersama syarikatnya sekali, ataupun kita jual bisnes sahaja. Dan ada satu lagi, dia jual syarikat sahaja. Dia tak jual bisnes tu, dia jual syarikat sahaja. Jadi tuan dan puan, apa sahaja exit plan yang tuan dan puan ada, apa sahaja strategi exit yang tuan dan puan dah rancangkan, dia sebenarnya adalah keputusan yang tuan dan puan sudah kira timbang tara baik buruknya, dan tuan dan puan ambil dalam keadaan sedar tahu apakah orang kata bagaimana sebelumnya, semasa nak jual beli bisnes tu ataupun nak tutup bisnes tu, dan apakah kesan selepasnya, termasuklah perancangan lanjut. Jadi untuk itu tuan dan puan, pagi ni sebenarnya saya ada beberapa perkara lain yang perlu diselesaikan. Jadi saya ambil masa 15 minit saja, sekitar 15 minit saja untuk FB Live. Jadi tuan dan puan, penting sekali bagi kita sebagai usahawan untuk faham bahawa kita mesti ada exit strategi, kita mesti ada exit plan. Jadi bergantung macam mana plan kita itu, kita yang lebih tahu, kerana kita adalah subject matter expert dalam bisnes kita. Tapi macam mana cara nak buat tu, apa exit plan yang sesuai itu, maka itulah yang kita kena bincang dengan mentor. Kita kena cari orang kata individu-individu yang boleh membantu kita nak brainstorm idea untuk exit daripada bisnes yang sedia ada. Jadi untuk itu tuan dan puan, untuk maklumat lanjut ataupun apa-apa sahaja orang kata perbincangan lanjut yang tuan dan puan perlukan, sekiranya mahu berbincang dengan saya, boleh terus hubungi. Kalau nak WhatsApp, terus hubungi WhatsApp admin 013-380-8831. Nombor tu sebenarnya nombor admin, tetapi kadang-kadang saya yang pegang. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya doakan yang baik-baik, kita doakan yang baik-baik supaya sihat semua. Jadi hari ini sebenarnya hari yang agak sibuk juga lah, ada banyak perkara nak buat. Jadi doakan supaya kita dapat meneruskan semua yang kita buat dengan perancangan yang baik. Jadi dengan itu tuan dan puan, insya-Allah kita jumpa lagi dengan FB Live. Saya akan jadualkan, nanti tuan dan puan boleh semak. Kalau tak ada aral, kita jumpa lagi 8.30 esok pagi, insya-Allah. Assalamualaikum.